Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Titik Sentuhan terus bertindak kembali bersama hari ini. Anda bersama saya Syuhaidah Arifin. Baik, terima kasih kepada anda semua yang memilih untuk menonton edisi kami pada hari ini, dan seperti biasa untuk episod kali ini, dua segmen sentuhan kasih kami akan bawakan untuk perhatian anda, iaitu Derita Tanpa Suara dan Masih Ada Yang Simpati. Semuanya selepas ini dalam Titik Sentuhan terus bertindak. Ibarat gelap tanpa cahaya, sunyi tanpa suara dan kosong tanpa sandaran kasih sayang. Itulah yang dapat digambarkan berkenaan dengan segmen sentuhan kasih yang bakal kami bawakan selepas ini. Jadi kita terus saja bersama dengan wartawan Rusnani Zabaharum menyelami kisah suka dan duka Siti Haida Arsyad menerusi laporannya Derita Tanpa Suara. Saksikan. Kru Sentuhan Kasih minggu ini ke PPR Taman Wahyu menjengah Siti Haida Arsyad, warga OKU yang sedang menderita kanser ovari tahap 4. Siti Haida atau lebih mesra dipanggil Aida disahkan mengidap penyakit kanser pada Julai 2016. Mulai detik itu, kehidupannya menjadi semakin suram, apatah lagi dirinya tidak seperti insan normal yang lain. Sejak lahir, beliau dikategorikan sebagai orang kurang upaya OKU, menambahkan lagi kepayahan untuk meneruskan kehidupan. Bagaikan sudah jatuh ditimpa tangga, namun Aida juga ada perasaan. Setiap kali mengenangkan nasib yang menimpa, hatinya kadang-kala meruntun resah, apatah lagi beliau terpaksa mengharungi kehidupan tanpa keluarga di sisi. Tak ada sokongan daripada keluarga langsung. Lepas bapak dia meninggal, habis tu dia datang duduk dengan kawan dia lah. Nasib baik kawan dia ni best friend dia jugalah kat sini kan. Sama juga OKU dengan dia, sebab dia dulu pernah bekerja bersama dengan kawan dia tu lah. Mungkin disebabkan penyakit yang dialami, berat badannya kian susut. Dengan keadaan kesihatannya yang tidak menentu, beliau terpaksa mengambil keputusan untuk berhenti kerja kerana tidak mampu menanggung kesakitan yang dialami. Kalau bukan kerana penyakit yang dihadapinya, Aida pasti akan meneruskan usaha mencari rezeki di sebuah kilang atau di kedai makanan segera, kerana itulah sahaja pekerjaan yang beliau mampu lakukan. Namun apakan daya, beliau tidak mampu melawan takdir yang sudah tertulis untuknya. Hanya kawan serumahnya sahaja menjadi tempat untuk menumpang kasih. Aida bersyukur walaupun terpaksa menempuhi hari-hari suram, namun bantuan dan sokongan daripada rakan memberi semangat untuknya meneruskan kehidupan. Bagai seribu rahmat buatnya apabila Tuhan mempertemukannya dengan seorang sukarelawan, iaitu Puan Zitun atau lebih mesra dengan panggilan Yung. Kepada Yung, Aida mencurahkan masalah hanya dengan mata pena menjadi perantara bicara. Masalah dia, dia mengadu hari tu dia tak ada duit. Nak makan tak ada duit. Dia nak makan pun tak ada duit. Kesiannya dia. Jadi Yung ajak dia keluar, belanja dia makan. Jadi tanyalah masalah dia semua kan. So dia tengok masalah dia ni, dia stres sebab tak ada sokongan daripada keluarga langsung. Lepas tu tak ada duit untuk makan. How you feel? Kita ni
dah terlebih-lebih makan kan. Kita sentiasa mewah dengan makan kan. Dia tak ada duit nak makan. Dia kata dia punya JKM punya sumbang bantuan bulanan pun dah kena potong. So dia kata dia tak tahu nak buat apa-apa, dia tak tahu nak mengadu kat siapa-siapa. Tu yang ajak kawan-kawan datang tolong bantu dia jugalah. Ketabahan Aida sangat dikagumi, dijerut dengan masalah keluarga, dihimpit dengan masalah kesihatan. Namun beliau begitu pasrah menghadapinya. Tanggal 15 Ogos lalu, Aida telah berjaya menjalani pembedahan membuang ketumbuhan di ovarinya. Memandangkan sel kansernya merebak, rahim Aida turut dibuang demi menyelamatkan nyawa. Sejak detik itu, Aida telah melalui rawatan kemoterapi sebanyak 7 kali untuk merawat penyakitnya. Hanya yang melaluinya yang faham kesakitan yang dialami. Penyakit tu dia tak tahan. Dia tak boleh tahan. Dia dah pergi 7 kali kemo. Dia kata dia dah tak tahan sangat-sangat. So dia kena pergi lagi 6 kali kemo. So dia kata dia tengah fikir sama ada dia nak teruskan ke tidak. Dia tak larat. Dia harap kalau boleh kita dapat bantu dia sampai dia boleh berdiri dengan kaki sendirilah. Dia ada job yang dia mampu bawa dengan badan dia yang lemah macam ni kan. Dan ada income lah untuk dia dapat teruskan hidup. Alhamdulillah, rakyat Malaysia sememangnya sangat prihatin. Tanpa mengira pangkat dan taraf, mereka datang menghulurkan bantuan dan kasih sayang. Ketika kunjungan kru Sentuhan Kasih ke kediaman Aida, turut hadir NGO Perwani Maya datang menjenguk dan menghulurkan bantuan. Perwani Maya adalah badan NGO di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, aktif dalam kelas kraftangan dan kerja-kerja khidmat sosial. Perwani Maya ni sebenarnya daripada kelas-kelas khusus yang Jabatan Pembangunan Wanita adakan. Jadi kelas kemahiran, daripada situ ada bakery, kraftangan lah apa semua. Jadi daripada kelas-kelas tu yang saya kita ambil kumpul balik peserta ni, jadikan di bawah satu bumbung. Itu yang kita wujudkan Perwani Maya di bawah JPW Kuala Lumpur Putrajaya. Okay, dengan keadaan Aida hari ini yang kami nampak amat sedih lah. Dan amat terharu dengan keadaan beliau, dengan sakit yang beliau hadapi sekarang, dan memang memerlukan sokongan daripada orang-orang luar di sana lah. Dan kami Perwani Maya hari ini telah bersepakat bersama ahli lain, yang mana kami telah bersetuju untuk mengambil Cik Aida sebagai adik angkat kepada grup persatuan kami lah. Mendengar kisah Aida dari rakan Perwani mengetuk pintu hati Datin Paduka Nurmala hadir sebagai wakil dari Pertubuhan Gerakan Bersatu 69 Malaysia untuk melihat sendiri masalah yang dihadapi. Sama insan kita patut bantu dia. Apa yang mana kata kalau kita bak kata untuk tu dulu, kita sepakat insya-Allah kita boleh bantu seramai sikit-sikit kita kumpul macam mana cara kita nak bantu dia insya-Allah. Saya pun kata hari ini saya akan bincangkan dengan Presiden saya. Jadi apa yang perlu pula daripada pihak PGB 69 akan bantu. InsyaAllah saya akan bawa pihak PGB 69 mengunjungi beliau. Syukur ada kabar gembira buat Aida. Tak boleh bercakap, tak boleh mendengar. Tapi kita sebagai hamba Allah yang cukup ni, apa upaya kita yang kita nak bantu dia. Jadi pada sini kata gabungan daripada kata Pertiwi, Perwani Pertiwi PGB 69 akan bergabung sama Perwani Maya. Saya selaku pengerusi Pertiwi akan menerima dia sebagai anak angkat PGB 69.
Demi Tuhan, kau berilah kekuatan kepada insan istimewa ini untuk terus cekalkan hati melawan penyakit yang dihadapinya. Murahkan rezekinya agar beliau dapat teruskan kehidupan ini dengan secebis senyuman. Bagi yang ingin menghulurkan bantuan, anda boleh salurkan terus ke nombor akaun yang tertera. Rusnaniza Baharom untuk Sentuhan Kasih. Walaupun dikecam masyarakat, namun kehidupan tetap diteruskan. Dalam kesempitan, masih ada yang bersimpati. Itulah yang dilakukan oleh sekumpulan anak muda yang turun ke kaki lima meluangkan masa berkorban tenaga untuk membantu semampu mereka. Kita bersama dengan wartawan Rozaya Abdul Rahim yang turut mengikuti misi mereka ini. Ikuti laporannya dalam Masih Ada Yang Simpati. Terpanggil untuk membantu. Baru-baru ini kru Titik Sentuhan bersama-sama agensi bukan kerajaan NGO menyampaikan bantuan kepada gelandangan. Kali ini kami memilih Anjung Singgah yang terletak di Jalan Hang Lekiu, Kuala Lumpur. Anjung Singgah merupakan sebuah badan kebajikan yang diselia di bawah Yayasan Kebajikan Negara dan berdaftar di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Peranan mereka sangat besar dalam membantu kebajikan masyarakat, terutamanya keluarga dan mereka yang kurang upaya. Berkongsi rezeki, itu yang cuba dilakukan sekumpulan anak muda dari Sasuke Premium Outlet dan juga sukarelawan dari My Mahu Malaysia. Mereka sanggup berkorban masa, tenaga dan wang semata-mata untuk menggembirakan hati insan yang kurang bernasib baik. Okay, Alhamdulillah hari ini kita orang sumbangkan 300 bungkus nasi lemak dan juga kita ada roti juga, roti buku macam itulah. So kita sumbangkan untuk hari ini adalah sebanyak 300 pack lah. Sebenarnya kami menganggap ini adalah satu orang kata tu jemputan daripada pihak Sasuke sendiri. Kami berbesar hati lah untuk terus sama-sama menyertai pihak Sasuke untuk bantu gelandangan di Kuala Lumpur khususnya. Selain makanan dan minuman, mereka juga turut memberi sumbangan dalam bentuk pakaian. Ini bukan kali pertama kita bekerjasama dengan RTM Titik Sentuhan. Ini adalah masuk kali ketiga lah. Dan ini juga first time kita buat dengan gelandangan. Sebelum ni kita buat dengan anak yatim, dengan rumah orang tua-tua. Jadi ini juga pengalaman barulah. Sebab kita untuk program ni, kita menyediakan lebih kurang 700 helai pakaian untuk gelandangan di Anjung Singgah ni. Jadi kami rasa amat gembira lah sebab selain makanan, diorang juga memerlukan pakaian. Setiap hari memerlukan pakaian yang baru. Jadi kami dari pihak Sasuke ni merasa, wakil daripada pihak Sasuke rasa sangat berbesar hati dapat memberi sumbangan dari segi pakaian ni. Penghuni Anjung Singgah juga tidak melepaskan peluang memilih pakaian yang disumbangkan. Jelas terpancar keceriaan di wajah mereka. Gelandangan ditafsir sebagai mereka yang pekerjaannya atau tempat tinggalnya tidak tetap. Kisah gelandangan bukan perkara baru di bandar besar seperti Kuala Lumpur. Malah di mana-mana ceruk dunia sekalipun, gelandangan dianggap sebagai masalah sosial negara. Mereka terpaksa mendedahkan diri mereka kepada pelbagai gejala sosial. Terlalu banyak cabaran dan rintangan untuk terus hidup di luar sana. Pun begitu, adalah tidak wajar untuk menyalahkan mereka hidup sedemikian kerana jika difikirkan secara logik, tiada seorang manusia pun yang berfikiran waras mahu menjalani kehidupan sedemikian. Ada yang mengecam dan ada yang masih bersimpati. Nasib mereka mungkin tidak sebaik yang lain. Ada kisah tersirat yang menjerumuskan mereka ke keadaan sedemikian.
untuk kali ini dekat Anyong Singgah kita menyediakan pakaian dan keperluan harian lah untuk warga yang tinggal di Anyong Singgah khususnya, yang selebihnya untuk gelandangan yang di luar lah. So kita buka 2 session lah, satu di dalam yang macam ada sekarang untuk yang menetap dalam ni, and kat luar untuk yang gelandangan luar. So ada pakaian dan kelengkapan harian macam toto dan selimut. So kita rasa sangat berbesar hati sebenarnya membantu golongan yang memerlukan, sebab untuk menuju tahun baru supaya mereka ada semangat baru. So inilah salah satu cara kita nak bagi diorang sokongan dan juga pertolongan lah. Kadang-kadang diorang ni tak perlukan duit, diorang perlukan sokongan. Maknanya sokongan moral untuk memulakan kehidupan baru. So macam pakaian ni tadi kita ada dengar few feedback, diorang seronok lah dapat pakaian kemeja untuk pergi interview. So kita nampak feedback dia kan. Kita rasa sangat berbangga lah daripada kita bagi dia duit. Dia tak nak pun sebenarnya benda tu. Dia nak keperluan harian dia. Aisyah, 30 tahun, terpaksa menumpang teduh di sini kerana tidak mampu menyewa rumah. Saya kena halau dari rumah sewa. Daripada rumah sewa? Berapa lama kamu di rumah sewa tu? Dalam 4 bulan. 4 bulan. Sebab gagal bayar? Sebab tak ada duit nak bayar. Sebelum ni Aisyah kerja? Kerja. Kerja? Meniaga kecil-kecilan lah. Kamu meniaga apa? Jual stokin dengan tisu. Roti? Jual stokin dengan tisu. Meniaga kecil-kecilan kat tepi kaki 5 lah. Aisyah ada keluarga lagi? Ada. Dah kahwin lah, ada anak. Oh, di sini ada anak sekali lah? Ada anak sekali. 3 orang. 3 orang? Suami? Suami ada. Berlainan pula kisahnya dengan Zul yang bekerja di sebuah pasaraya di ibu kota. Dia sanggup datang ke Kuala Lumpur dengan harapan memperoleh kerja yang lebih baik demi menyara ibunya di kampung. Boleh kongsikanlah dengan penonton kenapa awak berada di sini? Sini pun saya pun daripada kampung, saya datang sini pun belajar berdikari lah, cari duit, hantar adik kampung dekat mak, kerja dengan orang lah. Macam mana kerja okey? Kerja okey. Jadi ada cari rumah sewa kat luar ke macam mana? Ada tengah cari lah. Masa mohon sini macam mana tahu tempat ni? Orang kira. Orang? Dia orang bagi tahu. Rata-rata penghuni di sini punyai kisah tersendiri serta latar belakang yang berbeza-beza. Ada yang punyai pekerjaan dan ada yang menganggur. Ada juga yang punyai rumah tetapi tidak mampu menyara diri dan keluarga. Mungkin Syarul boleh kongsikan dengan penonton di luar sana, mungkin Syarul ada masalah tersendiri sehingga kan Syarul terpaksa berada di sini. Saya datang ke KL ni cadangnya nak cari kerja lah. Daripada mana? Kalau ikutkan asas Selangor, tapi family berada di Kedah. Maknanya Syarul sekarang ni bekerja? Belum lagi sebab sampai sekarang ni saya belum temui jawatan pekerjaan yang sesuai, yang belum lekat lagi. Banyak tempat dah saya pergi, interview dah pergi, by WhatsApp dah buat, by secara call pun dah try. Jawapan belum ada. Satu call belum dapat lagi. Dah 3 minggu. Siapa lagi ada kat sini? Saya dengan anak saya 2 orang. Lelaki umur 9 tahun dengan 7 tahun. Dah dapat kerja dah tapi belum start lagi dah sebab tak masalah anak, tak ada siapa jaga lagi kan. Macam kat sini kalau dapat kerja, anak macam mana? Sekarang ni saya dapat Anyong Singgah dah bantu saya jadi penaja hantar anak ke tahfiz. InsyaAllah 2 orang ni dalam masa terdekat ni lah, mungkin awal tahun ni 2 orang hantar ke tahfiz lah. Saya pun dah dapat rumah dah apa semua. Dalam masa terdekat ni lah saya pindah. Biar apapun tomahan terhadap mereka, mereka perlu menghabiskan sisa hidup di mana-mana sahaja. Di kaki 5, di belakang lorong, hidup perlu diteruskan. Hanya yang pernah melaluinya sahaja yang tahu erti hidup sebagai gelandangan. Saya dulu tidur kotak. Apa kotak tidur. Dia orang atur nasi, atur air, atur mineral. Macam-macam lah atur kat saya. Macam mana muka saya dalam tu dah. Dengarkan lagu itu berirama. Alunan kopi, kopi dan nasi lemak. Dah lah, lebih-lebih pakcik, lekat je. Sebagai masyarakat yang prihatin, tidak salah sekiranya
Kita meringankan beban ditanggung mereka asalkan kena pada cara dan tempatnya. Rozaihan Abdul Rahim, Titik Sentuhan, terus bertindak. Baik, sekian dulu pertemuan kita untuk hari ini dan kami berharap agar dua paparan sebentar tadi dapat memberikan kesedaran kepada anda selaku penonton setia rancangan Titik Sentuhan terus bertindak. Baik, salurkan sebarang isu ataupun maklumat ke Facebook kami di Titik Sentuhan TV1 ataupun terus sahaja hubungi kami di talian 03 2282 4420. Kami dengar, kami siasat dan kami paparkan terus kepada anda. Saya Syuhaida Arifin. Sehingga berjumpa lagi.